anda. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiba masanya untuk kita ikuti program cerita kami Aktivet. TVET Mara lahirkan usahawan fabrik berjaya. Okey, jadi kita bersama-sama Encik Muhammad Salihuddin bin Yahya, Ketua Program Diploma Tekno Usahawan Reka Bentuk dan Pengeluaran Fabrik UPF. Assalamualaikum. Assalamualaikum Encik Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Ya, okey, kita juga bersama-sama. Ya, kita juga bersama-sama Puan Nur Afidah binti Sulaiman, pensyarah fabrik diploma tekno usahawan reka bentuk dan pengeluaran fabrik UPF. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak cerita tentang TVET Mara lahirkan usahawan fabrik yang berjaya. Jadi sebagai permulaannya nak minta Encik Muhammad Salihuddin lah, bagaimana melihat kepada penekanan terhadap pendidikan TVET ketika ini yang sering diperkatakan. Bagaimana dengan sambutan untuk mereka mengikuti pengajian di IKM Alustar? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah program kami mendapat sambutan yang baik dan sangat menggalakkan. Sejak 2016 lagi program ini diadakan, diperkenalkan. Okay. Kami mempunyai 120 orang usahawan yang berdaftar dengan kami dengan 2 kali kemasukan setahun, iaitu pada bulan Januari dan juga bulan Julai. Okey, alhamdulillah sambutan yang cukup menggalakkan. Dan Puan Nur Afidah sendiri nak minta untuk kongsikan bagaimana program pengajian di IKM Alustar ni boleh melahirkan usahawan fabrik. Okey, seperti mana yang kita tahu, program teknologi usahawan fabrik ini dibangunkan khusus dalam melahirkan usahawan dalam bidang fabrik semasa pengajian lagi. Dalam jangka masa 2 tahun tersebut, mereka telah didedahkan dengan program-program ataupun ilmu perniagaan yang sebenar. Dan oleh itu, mereka juga perlu menubuhkan perniagaan mereka sendiri, syarikat mereka sendiri. Dengan ini, usahawan-usahawan dapat dilahirkan semasa latihan dan juga tamat pengajian itu nanti. Okey, itu dia. Dan adakah kaedah pengajiannya sama seperti institusi pengajian yang lain, Encik Muhammad Salihuddin, atau ada perbezaan dari segi pendekatannya? Okey, sedia maklum yang tadi seperti Puan Fidah cakap tadi. So, kaedah pengajian di sini berbeza dengan pusat pengajian lain, iaitu di sini mengamalkan 80% pembelajaran melalui praktikal, dan 20% melalui teori. So, dengan kata mudah, mereka berniaga sejak awal kemasukan dan pembelajaran inilah. So, mereka akan belajar 80% praktikal, iaitu berniaga mereka sendiri, dan 20% melalui teknikal, yang iaitu teknikal tu dia merangkumi usahawan dan juga ilmu teknikal sendiri. Okey, Puan Fidah, bila kita sebut tentang fabrik ni kan, ianya adalah bahan yang menghasilkan busana, menghasilkan pakaian dan sebagainya. Jadi adakah pelajar ini akan mempelajari penghasilan fabrik atau bagaimana sebenarnya? Okey, perkataan fabrik itu sendiri sinonim dengan material untuk pakaian sebenarnya. Tetapi namun dekat IKM ni yang luar biasa, kami tidak memfokuskan 100% pada pakaian, tetapi kami fokus kepada teknik percetakan dan juga penghasilan produk itu yang berasaskan fabrik lah. Okey, setiap produk ni diajar teknik rekaan desain tersendiri, dan kemudian dia akan secara digital, dan dia akan melalui proses teknik-teknik tertentu, di antaranya teknik yang digunakan dalam proses fabrik ini iaitu dye sublimation, sulaman embroidery, teknik jahitan, silk screen dan juga penghasilan batik, di mana teknik ini digunakan untuk material fabrik itu sendiri. Okey, itu dia. Baik, memulakan sesebuah perniagaan, Cik Muhammad Salihuddin, ya. Perkara utama selain dari segi pengurusan yang berkesan adalah modal. Modal ni yang sering kali menjadi kekangan. Jadi bagaimana IKM Alustar melihat situasi ini, dan ada tak diberikan sebarang cadangan, solusi ataupun bagaimana? So dekat sini kalau memang kalau kita tengokkan, memang kita tengok kekangan modal, tapi di sini kami menyediakan kelengkapan mesin
yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu produk. So jadi kalau kita tengok ada banyak lagi produk-produk yang menggunakan mesin. So jadi mereka boleh menggunakan kelengkapan tersebut untuk menghasilkan produk yang ditempah oleh para pelanggan. Kami juga menggalakkan pelajar juga. Dalam masa sama juga kami menggalakkan para usahawan untuk mengambil orang panggil deposit sekurangnya 50% lah. Sekurang-kurangnya 50% daripada jualan sebelum tempahan dibuat kepada pelanggan. Okey, baik. Dalam masa yang sama, saya nak tahu Puan Fida, untuk mengikuti bidang ini, kursus ini mengambil masa berapa lama ya, dan apa antara cabaran yang sering kali dihadapi oleh para pelajar semasa mereka mengikuti program ini? Okey, kursus ini dalam masa 2 tahun kan. Kemudian dalam program ini kan terdapatlah, of course lah, mana-mana perniagaan mesti melalui cabaran dan juga halangan kan. Jadi dekat sini persaingan adalah di antara cabaran-cabaran yang mereka lalui lah. Dan selain tu bidang fabrik ni juga seperti cendawan tumbuh kan. Jadi usahawan ni dia mempunyai cabaran dalam mengekalkan momentum mereka untuk bertahan lama sejajar dengan syarikat-syarikat yang besar, yang tak mudah untuk sebenarnya dalam usahawan kami untuk kekal. Tetapi walau bagaimanapun ia tidak mematikan daya saing ataupun tak mematikan usaha mereka untuk kekal berdaya saing dengan syarikat-syarikat luar di sana lah, syarikat-syarikat besar khususnya. Okey, apa yang dibekalkan oleh barisan pensyarah dan sebagainya ataupun IKM Alustar itu sendiri supaya mereka ini mempunyai tahap kekentalan untuk mengekalkan momentum mereka seandainya mereka berniaga menjadi seorang usahawan untuk fabrik ini? Puan Fida. Ya. Macam mana tadi untuk mengekalkan mereka lah kan. Okey, jadi di sini IKM Alustar sebenarnya kita dah menyediakan satu platform di mana usahawan-usahawan ini diajar teknik perniagaan yang sebenar lah. Jadi dia adalah persediaan sebenarnya untuk usahawan ini bila keluar daripada IKM semasa 2 tahun ini, pihak MARA akan memantau dari segi perniagaan mereka dari segi sale dan jualan. Selain daripada itu, usahawan-usahawan ini juga diberi penekanan ataupun diberi tunjuk ajar dalam bidang perakaunan yang lebih maksimum. Jadi pengurusan perakaunan mereka lebih mantap dan juga mereka boleh bersaing dengan lebih lagi dalam bidang fabrik ini khususnya. Okey, baik. Nak tahu dari segi keistimewaan program ini, Encik Muhammad Salahuddin, apa yang istimewanya program ini yang boleh dikongsikan kepada semua pendengar bernama radio? Untuk pengetahuan para pendengar radio semua, keistimewaan program memang kita cakap kami di sini memang istimewa. Orang cakap keterbezaan berbanding dengan institut lain. Okey, apa yang kita cakap istimewa dia adalah pembelajaran dekat sini adalah secara fleksibel. Fleksibel apa yang dimaksudkan di sini adalah para pelatih atau kita lebih kenali diorang sebagai usahawan, menjalankan perniagaan mereka sendiri. Dalam masa yang sama mereka akan diajar ataupun diajar dengan ilmu keusahawanan dan juga teknikal. Selain daripada itu, kita ajar ilmu-ilmu keusahawanan, ilmu teknikal, ilmu-ilmu macam mana mereka nak konsisten dalam mengekalkan momentum mereka dalam perniagaan mereka. Okey, baik. Puan Fida, ini cerita yang sangat diperlukan lah kan bagi kita nak bagi pendengar kita inspirasi, motivasi dan sebagainya, kisah-kisah kejayaan usahawan yang telah dilahirkan dari program diploma reka bentuk dan pengeluaran fabrik ini supaya boleh dijadikan inspirasi kepada mereka yang berminat. Okey, bila kita menyentuh tentang kejayaan kan, of course lah kejayaan adalah satu perkara yang membanggakan ramai pihak, terutama pihak Institut Kemahiran MARA Alustar sendirilah kan. Apabila terdapat usahawan-usahawan keluarga kami ni yang telah berjaya membuka perniagaan mereka sendiri, itu ada kedai sendiri, dan juga selain daripada itu mereka berjaya membeli mesin yang berharga ratusan ribu ringgit dengan hasil usaha mereka sendiri. Itu cukup membanggakan. Namun demikian, mereka juga ada di antara mereka berjaya membuka peluang-peluang pekerjaan kepada individu yang lain, dan juga dari segi ini juga dia membuka peluang serta mewujudkan vendor serta ejen-ejen bagi produk mereka sendiri. Ini menunjukkan bahawa usahawan fabrik ini mampu bersaing dengan persaingan di industri luar sana dan menjana income yang lebih lumayan.
Baiklah, bila dah dengar macam-macam ni kan tentang usahawan-usahawan yang berjaya, apa agaknya syarat utama kemasukan ke program ini dan bagaimana cara untuk memohon bagi mengikuti pengajian diploma reka bentuk dan pengeluaran fabrik? Encik Muhammad Salihuddin. Okey, syarat utama kita orang cakap simple dan tepat. Syarat utama dia adalah lepasan SPM dan juga mempunyai pengalaman dalam perniagaan yang berkaitan. Maksudnya perniagaan yang berkaitan tu kita cerita kalau mereka tu ada basic berniaga dalam jahitan, membuat tempahan jahitan, membuat tempahan printing dan sebagainya. Itu diutamakan. So jadi mereka lepas SPM dan mempunyai pengalaman. Dan cara kemasukan, mereka boleh melayari tvetmara.edu untuk dan ataupun direct pada IKM Alustar sendiri untuk memasuki ke program teknik usahawan reka bentuk dan pengeluaran fabrik. Okey, adakah program ini merupakan program yang menjadi mendapat permintaan yang paling tinggi kalau di IKM Alustar? Puan Fida. Ya saya. Macam mana? Okey. Itu sebenarnya lain tak apa nak. Dia kan tak apa nak clear. Okey. Saya nak tahu program ni. Dari segi adakah program ini merupakan program yang sentiasa menjadi permintaan yang paling ramai? Maknanya kalau di IKM Alustar ni program diploma ni memang paling hit lah orang kata. Paling hot lah. Ramai orang nak apply. InsyaAllah kami mengharapkan macam itulah kan. Tapi manakah program ni baru berdapat lebih kurang dalam masa 6 hingga 7 tahun kan. Baru lagi ada lagi lah sebenarnya kami nak wawarkan lah kepada pihak sana yang masih tak tahu lagi bahawa program teknik usahawan fabrik ni sendiri adalah satu program yang lain daripada yang lain, keunikan dia. Kerana dia bukan sahaja melahirkan pelajar usahawan, tetapi usahawan yang telah mampu membina perniagaan mereka sendiri kan. Selain daripada itu kami juga mengalu-alukan kan kehadiran mungkin yang di luar sana dah telah memulakan perniagaan, dah ada dah perniagaan sendiri, tetapi nak menyambung, nak mencari lagi ilmu, di sinilah tempatnya di mana mereka boleh mereka boleh meluaskan dia punya bisnes dan juga membina networking dalam bidang bisnes yang sedia ada. Selain daripada itu, bantuan MARA itu sendirilah, MARA banyak membantu dari segi usahawanan dan juga keuangan dan memandangkan intake akan dibuka pada bulan Mei ni. Jadi kami wawarkanlah kan peluang ini untuk sama-sama siapa yang nak mendaftar menjadi usahawan IKM Alustar, kami wawarkan, kami mengalu-alukan kedatangan dan pendaftaran kalian sebenarnya. Okey, ada kota tak ataupun terbuka sahaja, tak ada masalah, tak adalah orang kata dah cukup kota dah tak boleh dah. Kau macam mana, Puan? Memang dia so special lah. Setiap satu intake hanya 16 orang sahaja. So hanya 16 orang yang terpilih sahaja setiap satu intake kan. Jadi memang berebut lah, maksudnya memang ramai, permohonan tu ramai. Walau bagaimanapun kami adalah syarat-syarat tertentu, interview dan sebagainya untuk memastikan bahawa this is your place. Maksudnya inilah permulaan untuk dia betul-betul berkembang, betul-betul perniagaan yang you nak hasilkan. Impian-impian mereka di luar sana untuk menjadi seorang usahawan berjaya dalam bidang fabrik akan menjadi kenyataan. Akan ditemu bual dulu maksudnya. Ada sesi tu. Okey. Ada tak yang pernah gagal dalam sesi temu bual berkenaan? Risau juga ni kan, ataupun boleh bagi tip tak untuk mereka bersiap sedia sebelum mereka memohon untuk meneruskan apa yang diimpikan? Okey, tips Ya. Cik Salihuddin, ya. Silakan. Okey, saya. Kalau ikutkan dalam track record kita lah, kalau untuk temu duga ni ada juga yang gagal, ada juga yang dapat. So yang gagal tu kebiasaannya mereka tidak mempunyai pengalaman yang dalam bidang tersebut. So jadi kalau tips untuk kemasukan ke sini, kita tetapkan mereka bersedia daripada segi knowledge diorang, background diorang tu ada perniagaan sikit lah. Sekurang-kurangnya berniaga dalam secara online lah. Saya biasakan kebanyakan orang sekarang berniaga online, ada yang jual tudung dekat Shopee dan sebagainya kan. So jadi itu kelebihan yang kita bagi kepada mereka lah. Dan
basic diorang berminat dalam perniagaan yang cukup tinggi. Itu saja. Okey, Puan Fida ada tambah ke apa-apa tip yang boleh diguna pakai oleh mereka yang mungkin akan mendapat tempat di IKM Alustar ni? Sebenarnya kan kita sebenarnya bila menceburi bidang usahawan ni kan, usahawan dan perniagaan, memang kita tahulah mental fizikal tu memang kena kental lah kan. Of course lah benda tu. Tapi sebenarnya tak mustahil pun sebenarnya untuk mereka di luar sana untuk menjadi usahawan yang lebih berjaya, kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan kan. Yang penting dia nak berusaha, nak buat, nak mencuba kan. Sebab segala-galanya semuanya dia pilihan di tangan kita sebenarnya. Itulah tips dia yang paling best, keinginan kita untuk mencapai impian itu kan. Dia tak ada apa yang mustahil sebenarnya. Tak perlu bimbang sebab mereka akan dibimbing secara personally. Daripada versi-versi yang ada dan secara fleksibel. Bila fleksibel ni dia berorientasikan usahawan itu sendiri kan. Bila belajar dan berniaga, dia 2 in 1. Kedua-duanya buat secara serentak. Kita ada teknik-teknik khusus untuk memastikan perjalanan perniagaan mereka berjalan lancar dan itu juga dapat berjalan lancar, insya-Allah. Okey, sekali lagi mungkin Puan Fida, dari segi pengambilan dalam masa yang terdekat ni, bagaimana caranya? Bila tarikh tutupnya? Okey. Pengambilan sebenarnya untuk sesi ini, sesi ini akan bermula bulan Julai Disember. Okay, pengambilan telah dibuka sebenarnya tadi dengan TVET MARA, dan juga dia boleh contact directly dengan pihak IKM Alustar sendiri kan, search dalam internet pun ada untuk isikan borang untuk sesi the next lah. Kerana dah dibuka bulan Mei ni. Dan dibuka sekarang hingga bulan Jun. Maksudnya kita ada masa 2 bulan lagi sebelum ditutup. Jadi ada banyak masa lagi. Walau bagaimanapun kami terbuka, sekiranya yang mengetahui info yang lebih lanjut lagi, boleh kontak pihak IKM sendiri ataupun pihak TVET MARA. Okey, baiklah, kepada pendengar yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Kolej Kemahiran Tinggi MARA, KKTM, MARA Japan Industrial Institute MJII dan Institut Kemahiran MARA IKM, layari sahaja www.tvetmara.edu.my atau boleh saja WhatsApp tak ada masalah untuk sebarang pertanyaan ke nombor 0139498063 atau hubungi nombor 0326134589 atau 34611 atau 34598 atau 34605. Boleh juga pergi saja ke pejabat MARA negeri daerah yang terdekat untuk mendapatkan penerangan lanjut atau ikuti laman media sosial FB page, Instagram, Twitter dan YouTube channel dengan carian TVET MARA untuk perkembangan dari semasa ke semasa, dan boleh terus ke KKTM, MJII dan IKM yang terdekat dengan anda di seluruh Malaysia. Apapun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Salihuddin bin Yahya, Ketua Program Diploma Usahawan Reka Bentuk dan Pengeluaran Fabrik UPF, dan Puan Nur Afidah binti Sulaiman, Pensyarah Fabrik Diploma Teknologi Usahawan Reka Bentuk dan Pengeluaran Fabrik UPFF untuk cerita kami Aktivate hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.